Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bersama saya Cikgu Ana Azman dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu 4.9 hidangan pastry. Berikut adalah standard kandungan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat mengklasifikasikan 5 jenis pastry dan memberikan contoh. Yang kedua, murid dapat menerangkan 5 kaedah membuat pastry. Yang ketiga, murid dapat menyenaraikan 5 bahan utama membuat pastry. Baik, kita lihat dulu apakah itu pastry. Okey, pastry ni dia merupakan campuran dough yang diperbuat daripada tepung, lemak dan cecair. Hidangan pastry termasuklah jenis-jenis pie, tart dan kuici. Baik, sukatan dan kaedah mencampurkan lemak ke dalam tepung akan menentukan jenis-jenis pastry yang akan dihasilkan. Baik, kita lihat bagaimana kita nak tahu pastry tu jadi atau tak jadi, ataupun di sini ada ciri-ciri pastry yang baik lah, yang betul-betul jadi. Baik, pastry tersebut mestilah ringan, dia tak berat, dia berkelopak, berlapis. Pastry tersebut rangup, keras, dia mudah lerai dan berwarna kuning keemasan. Pada hari ini kita akan belajar 5 jenis pastry. Baik, di sini kita ada pastry rapuh. Nampak ini adalah salah satu contoh gambar pastry rapuh. Pastry lapis, ini adalah orang Melayu panggil karipap, karipap pusing. Okey, kita ada pastry Danish, pastry phyllo dan pastry choc. Baik, kita lihat jenis-jenis dan kaedah membuat pastry. Macam mana kita nak buat kaedah pastry rapuh ni. Okey, baik. Kita lihat pertama pastry rapuh. Pastry rapuh ni paling mudah dan biasa dibuat. Dia digunakan dalam menghasilkan tart dan kuici. Baik, macam mana kaedah dia? Cara-cara dia ialah menggaul ramas lemak dan tepung. Lemak dan tepung untuk memastikan serbuk tepung disalut secukupnya dengan lemak dan membantu untuk berkembang. Air dimasukkan untuk melembutkan dough. Contoh pastry rapuh ni ialah sardin gulung, tart buah-buahan, kueci, durian dan macam-macam lagi lah. Baik, kita lihat jenis pastry yang kedua atau kaedah membuat pastry yang kedua, iaitu pastry lapis. Okey, pastry lapis ni adalah gabungan dough tepung dengan lemak, dikenali sebagai puff pastry. Puff tapi kalau bahasa Melayu kita panggil karipap kan. Tapi kalau istilah yang dalam bidang masakan ni kita panggil puff pastry. Okey, dia ringan dan berlapis-lapis lah. Okey, kandungan lemak yang tinggi dan kaedah penyediaan menyumbang kepada lapisan yang ringan, rapuh dan berlemak. Contohnya cinnamon roll puff, chicken, curry puff, sardin, sardin chicken puff dan macam-macam lagi lah yang kita kirakan sebagai puff lapis. Okey, baik, jenis pastry yang ketiga iaitu pastry choc. Okey, baik, kita lihat apakah macam mana kaedah dia nak buat. Pastry choc ni dia sangat ringan, berinti krim. Itu krim puff. Baik, dough yang dimasak diadun dengan telur. Biasanya pastry choc ni bermula
sebagai campuran susu atau air dan mentega yang dipanaskan bersama-sama sehingga mentega cair dan ditambahkan tepung untuk membentuk dough. Ya. Telur kemudian dipukul ke dalam adunan untuk memperkayakan lagi dough. Ini cara ni biasa kita nak buat cream puff. Bila kita ingat nak buat cream puff tu macam mana, itulah kaedah nak buat pastry chalk. Okey, baik, perasusan air cecair yang tinggi menyebabkan pastry kembang apabila dibakar dan berongga. Maksud berongga ni dia macam berlubang lah sikit. Maksudnya dia tak padat di sini. Okay, contoh makanan pastry chalk ni ialah cream puff, chocolate eclair, caramel profiterole. Okay. Baik, seterusnya jenis pastry yang keempat, pastry phyllo atau phyllo. Okay, baik, macam mana kaedah dia? Okay, dough pastry nipis yang digunakan sebagai lapisan dalam pelbagai jenis pastry. Adunan tepung, cecair dan lemak menghasilkan lapisan pastry yang nipis seperti kertas. Contohnya adalah baklava, apple strudel. Baik, kita lihat gambar di atasnya. Ini adalah jenis pastry phyllo. Baik, jenis pastry yang terakhir ialah pastry Danish. Baik, pastry Danish ni dia sama kaedah dia dengan pastry lapis yang kita belajar tadi. Cuma pastry ini dia menggunakan yeast. Maksudnya dia kembang sedikit lah berbanding pastry lapis tadi. Contohnya ialah cherry pinwheel dan cherry almond Danish. Okay, baik, ini adalah dia punya nama lah, nama-nama pastry. Okay, pastry Danish. Okay, baik, sekarang kita lihat pula bahan utama dalam membuat pastry ni. Pastry ni bahan dia hampir sama semuanya, cuma cara dan kaedah membuat tu membuatkan terbentuknya jenis-jenis pastry. Ada 5 bahan utama dalam membuat pastry, iaitu tepung gandum, cecair, telur, lemak dan gula. Baik, kita lihat keterangan satu persatu bahan-bahan utama dalam membuat pastry. Pertama, kita ada tepung gandum. Baik, tepung gandum ni adalah sumber karbohidrat. Dia berfungsi sebagai penyerap cecair dalam nak bentuk dough pastry. Tepung juga dapat meningkatkan volume bentuk dough dalam pastry. Dia membentuk jaringan gluten sehingga membentuknya struktur akhir produk. Tepung yang halus iaitu wheat gluten untuk pastry rapuh. Tepung berprotein tinggi untuk pastry yang pastry lapis. Okay, baik, yang kedua adalah cecair. Baik, cecair ni bergantung kepada jenis pastry yang kita buat lah. Kadang kita menggunakan susu, air atau jus lemon. Dia bertindak sebagai pelembab dan binding agent. Binding ni macam nak satukan lah. Okay, cecair akan melarutkan tepung dan bahan kering, dan dia juga sumber kepada tekanan uap air semasa pembakaran pastry nanti. Cecair juga diperlukan dalam mengaktifkan yeast dalam penghasilan dough Danish. Selain itu, penggunaan cecair bergantung kepada jenis pastry lah, seperti saya cakap tadi, suhu, cuaca atau kuantiti bahan. Okay, bahan yang seterusnya ialah telur. Apakah fungsi telur dalam pastry ni? Dia menggabungkan adunan pastry lah. Telur ni pun sebenarnya dikategorikan sebagai cecair juga. Selain itu, telur ni dia
menambahkan nutrien kepada pastry tersebut, selain menambahkan rasa yang enak lah. Telur juga dia membantu dalam proses pembakaran sebab dia mengandungi, dia kita cecair juga tadi kan. Selain tu dia juga membantu dalam menaikkan pastry. Seterusnya kita lihat lemak. Lemak yang biasa kita gunakan di dalam pastry ialah mentega, margarine dan shortening. Shortening adalah pelembut lah. Baik, lemak juga dia membantu dalam kandungan nutrien lah. Maksudnya menambahkan nutrien kepada pastry tersebut dan menambahkan kelazatan, menambahkan rasa lah, seperti telur juga tadi. Apabila pastry dibakar, kelembapan dalam lemak tadi dia pun bertukar menjadi wap air. Karbon dioksida dilepaskan daripada penaik, lapisan dua meningkat, dan mentega membantu untuk memerangkap udara dan membuatkan pastry itu ringan dan rangup. Maksudnya nak pastikan pastry itu rangup ke tak ke, dia bergantung pada kuantiti lemak lah. Pastry margarine digunakan dalam penghasilan pastry lapis dan pastry danis. Dia bergantung pada jenis pastry yang kita nak buat lah. Bergantung juga jenis-jenis lemak yang kita gunakan. Yang bahan yang terakhir ialah gula. Gula ni of course lah dia memberi rasa manis. Selain itu gula melembutkan gluten atau melembutkan tepung tadi. Perlu dilarutkan dalam cecair terlebih dahulu lah. Jangan terus masuk je gula tu ke dalam pastry kita. Apa akan jadi apabila kita tambah terus gula ke dalam gula yang kasar tadi ke dalam pastry? Baik, kita lihat nanti. Menggunakan gula yang halus atau gula caster. Ni yang saya cakap tadi. Penggunaan gula kasar dapat menyebabkan permukaan pastry berkristal apabila telah dimasak. Sebab itulah gula tersebut perlulah kita larutkan terlebih dahulu sebelum kita masak pastry. Maksudnya kita campurkan ke dalam adunan pastry. Kalau tidak, apa akan jadi kalau gula tersebut tidak dicair, tidak dilarutkan terlebih dahulu? Dia akan menjadi pastry yang berkristal. Baik, itu sahaja bahan-bahan dalam membuat pastry. Nanti insya-Allah kalau ada kesempatan nanti cikgu akan buat video tutorial bagaimana kita nak buat pastry. Jadi kat situ kita lebih jelas macam mana langkah-langkah membuat pastry. Bagi mengukuhkan kefahaman anda tentang tajuk pembelajaran kita sebentar tadi, sila jawab soalan yang berikut. Terima kasih menonton video pembelajaran cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share kepada rakan-rakan supaya lebih ramai lagi yang dapat menerima manfaat. Sekian, terima kasih.